Topik 9, example 19. Dah, ready? Boleh mula? Ready. Alright, so example 19, we have a continuous random variable and then dia guna word tu kat situ. Probability, density, function. Kalau nampaknya awak tahulah ini sebenarnya soalan topik 9. Okay. And then we have a function fx equal to kx cube. Most of the time kalau soalan kita continuous, dia akan guna f kecil lah untuk probability. Kalau sebelum ni discrete dia guna p. Untuk continuous dia akan guna f kecil ni. So fx equal to kx cube in the range of 0 up to 4. So macam biasa, kalau kita rasa confused benda tu, better awak lukis number line. Number line ni tak ada markah, it's just a guideline so that kita tak confuse function kita lah. So from 0 up to 4, our function is kx cube. Okay, means that when it's less than 0, function kita akan kosong. When it's greater than 4 pun, function dia akan 0. So since it's continuous, range kita mesti dari negative infinity up to positive infinity. Itu fix. So kalau kat sini dia bagi satu function, kita terus assume lah memang tahu function yang lain dalam range yang lain tu sebelumnya kosong. Kena lengkapkan sendiri je terus. Okay, so this is our fx dari segi number line. So first part A, we have to find constant k. K yang ada kat dalam soalan ni, kita kena cari. Okay. So macam biasa kita kena ingat, rule of probability mesti dapat 1. Tapi kat sini case dia continuous. Kalau continuous kita mesti integrate. Ingat kalau continuous dia mesti integrate. So maksudnya kat sini kita integrate from negative infinity up to positive infinity of our function. Mesti dapat 1. Itu properties dia. Dia fix kat situ. Okay. So sekarang kita kena tengok range apa yang wujud dalam soalan. So from negative infinity sampai kosong, function kita kosong. So maksudnya tak payah integrate lah. Sebab integrate 0, awak still dapat 0. So from 4 up to positive infinity pun, saya letak kat situ. Kita ada 3 function. Function ketiga ni pun kalau kita integrate 0, still dapat 0. Maksudnya kita tak payah integrate. So kita ada satu case je yang kat tengah-tengah ni yang kita kena integrate. So we have to integrate from 0 up to 4. Function kita kx cube dx. This must be equal to 1. So by concept sebenarnya tiga-tiga function ni lah kita integrate. Function pertama tambah function kedua tambah function ketiga. Total kita mesti dapat 1. Tapi tadi sebab function pertama dengan function ketiga tu kosong, kita ignore. Sebab integrate 0 mesti dapat 0. Alright, so kx cube as usual, integrate lah macam biasa. K is basically a constant you can bring outside of your integral. X cube integrate dapat berapa? Hello? X cube integrate dapat berapa? 1/4 kuasa 4. 1/4 kuasa 4. Alih-alih. X hilang pergi X mana kuasa tak 4. tahu. X kuasa 4. X kuasa 4/4. Jangan lupa ini integrate basic je biasa. And then once you integrate, limit kita mesti hilang. Dia dah pergi kat belakang. 4, 0 equal to 1. So ini standard biasalah. So atas ini markah pertama, you choose the correct function. Yang bawah ni markah kedua, you integrate the correct function lah. Function yang awak dah letak tu, awak integrate correctly. Okay. Lepas tu kita mesti tunjuk masuk limit. Jangan malas macam biasa. Ini markah. Walaupun kita tersalah integrate, bukan salah pilih function, still ada markah kat situ. And then last part, simplify. Kira K dapat berapa tu? Ini 4 dah potong jadi 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 dapat berapa? Empat. 64. So 64K equal to 1. So K finally would be 1/64.
Sini markah, sini markah. Standard lah macam tu biasanya markah kita ada 4 markah. Okey. Kalau function tu lagi banyaklah markah kat situ. So kat sini tak semestinya ada satu function Ini tadi kebetulan jadi satu sebab lagi dua function tu 0. So kalau ada banyak function awak memang kena tambahkan satu-satu. Okey. Ada soalan yang kat sini? Tak ada. Alright. Kita pergi kat situ. Sekarang ni saya dah tukar lah. Kat atas ni function tu tadi kita tulis K, saya dah tukar jadi 1/64 So maksudnya kita sekarang function dah jadi X cube over 64. Alright. So kita nak jawab B dengan C pula. B dengan C soalan tu probability. So kat sini awak memang kena terus ingat dalam kepala. When it comes to continuous, saya tulis ini case continuous. Nak cari probability. Tak ada cara lain, kita wajib integrate. Confirm integrate. Dia tak ada kerja lain. Tak ada masuk-masuk tiba-tiba dapat jawapan. Tak boleh. So case continuous, kita ada F kecil je ni. Nak cari probability. Mesti integrate. Dia tak boleh tiba-tiba substitute je terus dapat jawapan. Tu memang menyimpang jauh lah. Buruk pula tulisan hari ni. Kejap. Mesti integrate. Okay. So kat sini lah hari tu yang saya cakap kalau topik 9 kita ada skill integrate but then function kita takkan complicated sangat pun. Dia function biasa-biasa je. Jangan buat careless je. Okay. So B, we have to integrate from 1 up to 3. Okay. So kalau kita tengok dalam number line yang saya lukis tak berapa cantik ni tadi. From 1 up to 3. 1 sampai 3. Kat kawasan tengah-tengah ni je yang kita nak. So, function kita dah tahu dah. X cube over 64. Okay. Maka pertama macam biasa, you choose the correct function with the correct limit. So, means now we have to integrate from 1 up to 3. Function yang awak dapat ini tadi. So, X cube over 64 dx. So kat sini maksudnya bergantung kepada part A lah tadi. Kalau A tu K kita betul, kita berada di jalan yang benar. Kalau kat part A tadi K awak dah dapat mengarut, B ni pun awak akan buat jalan kerja mengarut lah. So hati-hati kat sini, jangan buat careless. Okay. So X cube over 64, boleh integrate macam biasa kan? Apa kita boleh bawa keluar ni? Constant apa boleh bawa keluar kat sini? 1/64. Alright, so 1/64 you bring outside, you have to integrate x cube only. So once again, x to the power 4 over 4. Limit from 1 up to 3. And then macam biasa, tunjuk substitute limit. Itu markah, jangan buang markah. Lepas tu compute using your calculator. Dapatlah probability tu berapa. Kira tu dapat berapa? 5/16. 5/16. Okey. Semua orang dapat jawapan sama ya? Harapnya lah. Dapat. Sama. Okey. Mesti Moving on. X kuasa 3 ke X kuasa 4? Soalan kita X kuasa 3. X kuasa 3 integrate dapat X kuasa 4/4 lah. Okay. Okay. Alright, next one. Soalan C. We have to find probability X greater than 2. Okay. So, saya patah balik kat number line saya yang tak cantik ni. Kejap tadi yang biru tu soalan B. Alamak, tu padam. Saya padam. Okay. Kita tengok pula soalan ni sekarang dia nak from 2 greater than 2. Maksudnya dia nak daripada 2 sampailah ke infinity. Kawasan yang saya tengah highlight colour hijau ni. Okay. Itu penuh-penuh tu semua kita nak. But once again kita tahu. If it's greater than 4, function tu dah jadi kosong. Integrate kosong, tak perlulah dapat kosong. Maksudnya sekarang kita perlu integrate daripada 2 sampai 4 je. Sebab 4 onwards kalau integrate still dapat kosong. Tak perlu tulis pun tak apa. Alright So from 2
up to 4. Function kita still function yang sama. X cube over 64 dx. Ini markah penting lah. Ini markah pertama. Kat sini mesti betul dulu. Kalau sini dah salah, bawah awak confirm mengarut je lah nanti. Alright, as usual, 1 over 64 you bring outside. Integrate x cube will be x to the power of 4 over 4. Limit kita je berubah sekarang. Now dah jadi from 2 up to 4. And then substitute limit as usual. Lepas tu tekanlah calculator. Dapat berapa? 16 per 16. 15? Per 16. 16. Okey. Kalau soalan macam ni je dah 12 markah. Sebab A, B, C ni satu-satu tu 4 markah lah biasa. Choose correct function, integrate correctly, substitute limit, dapat jawapan. Macam tu. Sama juga C. Choose correct function, integrate correctly, substitute limit, dapat jawapan. Nampak? A, B, C 13 markah. 12 markah. Sebab itulah topik ni banyak markah dia masa exam. So make sure tunjuk satu-satu penuh. Integrate tu lah kena betul. Pilih function yang betul. Bolehlah score. Alright, settle. Boleh proceed? Boleh. Okay, saya pergi seterusnya. Example 20. So still the same. We have a continuous random variable with probability distributive function. Nampak kat situ. Dia memang keyword-keyword penting yang awak kena biasalah. Dia kata dia continuous. Sebab tu dia guna word probability density. Lepas tu notation tu dia guna F kat situ. Itu highlightnya kenapa benda ni continuous lah. Alright, so now for this we have piecewise. Sama juga macam tadi. Kalau rasa tak nak confuse, kita buat number line. Saya lukislah number line. So we have 0 up to 1. 0 up to 1 is K x plus 1. Next from 1 up to 3. Function kita 2K. So maksudnya kat sini if it's greater than 3, 0. If it's less than 0 pun 0. Okay, itu yang dia masukkan dengan 0 otherwise tu. Kan tadi kita ada dua function je. 0 sampai 1, function kita K times x plus 1. 1 up to 3, function tu 2K. 0 otherwise, maksudnya kawasan yang saya ada dua kawasan tu lah. If it's less than 0, if it's greater than 3, function kita kosong kat situ. Itu yang dia masukkan dengan 0 otherwise. Okay. So, part A. Find the value of the constant K. Once again, ada constant kat dalam soalan, dia suruh cari. Sama je macam tadi sebenarnya. Cuma sekarang beza dia, kita ada dua function. Okay, saya labelkan ni. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 function. Okay, by concept maksudnya, if we integrate from negative infinity up to positive infinity fx dx, mesti dapat 1. Itu rule, properties fix, takkan berubah. Okay. Next kita apply pula konsep tadi. Interval pertama ni, function kita 0. So integrate 0, 0, tak payah. So kita tak payah tulis lah kita nak integrate tu negative infinity sampai kosong. Kita masuk interval kedua. So we have to integrate from 0 up to 1. Function kita K x plus 1. And then plus pula function yang ketiga. So function ketiga ikut limit dia from 1 up to 3 to K. Plus pula function yang keempat, tapi function yang keempat ni pun lagi sekali kosong. Tak payah tulis lah. So equal to 1. So markah penting kat sini Ini markah pertama. You choose the correct function with the correct limit. Okay, now integrate one by one. Kalau soalan exam pun something like this je lah function dia. Dia tak adalah keluar function complicated yang awak tak reti integrate. Okay, K is a constant. Awak boleh bawa keluar. Integrate X, X squared over 2. Integrate 1, awak dapat X.
Ini pun sama. 2K awak boleh bawa keluar. So kita integrate satu dapat X. Next substitute limit. Dia dah bosan dah ni. Ini sama je macam tadi. Lepas tu kita simplify. Kira K tu dapat berapa? Dua per 11. Alright, good. So K akan dapat 2/11. Okay. So saya tukarlah dalam number line tadi K kan, kita terus tukar jadi 2/11. Nak jawab soalan seterusnya biar tak confuse. Okay, settle part A. Moving on, part B. We have to sketch. Okay, sketch ni senang je. Kita tinggal masukkan nilai je. Tapi nak masukkan nilai tu lagi senang kalau kita tahulah function ni yang apa. Ni yang tadi sebab tu saya dah tukar awal-awal. K tu saya dah ganti 2/11 siap-siap. Okay. Ataupun saya dah tulis dalam bentuk function lah siap-siap. Ada kat dalam soalan tadi kan. Dah ada dah betul. So, macam biasa, part CX is basically value of X. Part CY, value of fx. So, dalam soalan kita tadi, function yang tu nilai X kita ada 0, 1, 3. Okay. Lepas tu kita tinggal masukkan satu-satu nilai je. So, yang pertama, 0. Sekejap, saya pergi function. Soalan lah patah balik. Sekejap. Alah, tak muat lah pula. Sekejap saya salin dululah functionnya. Two over 11 X plus 1. Ini untuk
Okay, kita sambung. Alright, so macam mana kita nak sketch graph? Saya ulang balik tadi macam biasa, part Cx would be value of x. Part Cy ni value of fx. Mana nak dapat fx based on our function? Okay, so kita pergi first function tadi. Kita start dengan ni, 0. So 0, substitute je kat dalam function ni. So 0 substitute dalam first function tu, kita akan dapat 2/11. And then ikutlah dia punya notation kat situ included. So kalau included maksudnya kena buat black dot lah. Alright. Settle. Next kita pula ambil pula cycle limit. Cycle limit tu kita ada 1. Excluded kan tak masuk. 1 substitute dalam function. So kalau situ 1 substitute dalam function akan dapat 4/11. Excluded. So bulat putih lah. Okay. Next, kita settle, pergi pula second function. Second function, repeat the same process. So, first one kita ada 1. Substitute kat dalam function tu. Tak ada nilai x, maksudnya kena ambil constant yang ada. 4/11. So, kat situ dia dah jadi included, maksudnya dia dah overlap kat sini. Bulat putih, overlap dengan bulat hitam. Dia jadi bulat hitam lah, black dot. And then last one, 3. Substitute juga dalam function, tak ada. Sama juga, dia maintain kat situ 4/11. Okay. So lepas tu kita connectkan je dot yang dah ada tu. So dia yang ni tadi dia akan naik straight line macam linear. 4/11 dia pergi tegak je lah sebab dia straight line je kat situ. So settle lah awak punya graph. So kalau function untuk ni continuous probability, graph dia memang macam ni je. Awak kena substitute limit, dapatlah lukis function tu apa. Okey ke? Okay. Okay. Ya ke okey ni? Ke korang dah terbang pergi mana ni? Ada lagi. Ada lagi. Ada sini. Okey, masih di sini Alright, kita pergi soalan seterusnya. C. Find probability 1.5 up to 2.5. Okay. So 1.5 up to 2.5. Macam biasalah tadi kita dah highlight. Kalau soalan tu nak cari probability, kita mesti buat apa? Apa tadi saya cakap? Kalau kita nak cari probability, soalan kita continuous. Mesti buat apa? Buat Integrate. number line. Mesti integrate. Buat number line. Number line kita dah lukis dah. Kita mesti integrate. Tak ada cara lain. Okay. So, dalam number line kita cari 1.5, 2.5. So, 1.5 somewhere around here. 2.5 somewhere around here. So, dia kat tengah-tengah. Dah jadi senang sebab dia melibatkan satu function yang sama je. So, choose the correct function lah. From 1.5 up to 2.5. Function kita 4/11. Okay. So, integrate 4/11 dapat apa ni? Integrate 4/11 dapat berapa? 4/11x. 4/11x. And then substitute your limit. Okay. So, dapat berapa jawapan? Korang tekan kalkulator ke? Lamanya kira. 2.5 tolak 1.5. 1. So, 4/11 balik lah kan? Okay. Alright, kita pergi seterusnya. Last one, D. We have to integrate probability X greater than 1.8.
Okay, greater than 1.8. So maksudnya 1.8 kat sini, dia nak greater. Dia tak bagi tahu stop kat mana-mana lah. So the whole area ni semua dia nak. Itu konsep dia. Okay, tapi macam tadi juga, kita tahu kat situ, dia akan berhenti dekat 3. Sebab 3 onwards, function kita 0. Integrate 0, awak akan dapat 0 lah kat situ. Tak membantu apa-apa pun. Nak tulis boleh tapi dia tak ada dapat jawapan apa-apa pun lah. So, kita akan tengok kat sini maksudnya kita kena integrate from 1.8. Dia nak nampak kat situ. Awak mesti berhenti dekat 3. Kalau awak tak berhenti kat 3, maksudnya limit awak dah salah. Function is 4/11 dx. Lepas tu kita ulanglah benda yang sama. Integrate this akan dapat 4/11x. And then you substitute your limit. Lepas tu tekanlah calculator. Kira tu dapat berapa? 24/55. 24/55. Okey. Dah ke semua orang? Boleh proceed ke? Boleh. Semangatnya kan? Okey, kita masuk soalan terakhir untuk hari ni. Example 21. So, we have a continuous random variable and then benda sama dia dah bagi fx. So, samalah benda yang dia minta kat sini. Apa banyak sangat soalan dia kan? Find the value of constant k, lepas tu kita cari probability. Okey, dengan laju ni lah kita kira. So, number line macam biasa, 0 up to 1. Function kita k set x. Otherwise would be 0. So, ingat lukis number line sekadar guideline je. Tak ada markah pun kat situ. Okay. So, part A, we have to integrate untuk nak dapatkan constant k. Sama konsep tadilah. Integrate from negative infinity up to positive infinity must be equal to 1. So, sekarang kita ada 3 interval. Tapi sama macam konsep tadi. First interval dengan last interval is basically 0. Kita tak perlu integrate. So, kita just tinggal integrate from 0 up to 1. K set x dx equal to 1. Dx jangan lupa. Mesti tulis. Masa saya marking assignment, ramai orang tertinggal dx tu. Semua beramai-ramai kena tolak markah. Exam pun sama. Kalau awak tertinggal dx, dia akan tolak markah kat situ. Okay, now we have to integrate. K memang boleh bawa keluar. Integrate set x. Dapat berapa kalau kita integrate set x? 2/3 X kuasa 3/2. 2/3x. Okay, good. So ingat, set x is basically x to the power of half. So kalau kita plus 1, awak akan dapat x to the power of 3/2. Over 3/2 saya flip over siap-siap lah. Jadi 2/3. And then repeat the process as before. You just substitute the limit. So straight away from there kita dapatlah k is basically 3/2. Okay, last one B. We have to find probability 0.3 up to 0.6. 0.3 up to 0.6. So, kita integrate lah. Kalau kita nampak kat sini 0.3 dalam range kat sini. 0.6 pun dalam range juga. So, dia memang kat tengah-tengah ni yang memang ada function terus. So, tak ada masalah. Kita boleh terus integrate je. So, 0.3 up to 0.6. Our function is 3/2 set x dx. And then, buatlah macam biasa. Constant you can bring outside. Integrate set x same as before. So dapat 2/3x to the power of 3/2. Lepas tu kita tinggal substitute limit. 2/3, 3/2 tu kita simplify lah terus ya. Saya potong je terus. Ni 3 boleh potong dengan 3. 2 boleh potong dengan 2.
Okey, kira dapat berapa tu? Poin 3. 0.3. Stop kat situ. 0.3 je. Tepat. 0.3 004. 0.04. Sama orang lain dapat jawapan ni? Setuju? Sama. Sama. Okey. So, settle lah untuk case probability continuous random variable. Kita berhenti kat sini dululah. Minggu depan kita sambung lagi sikit. Minggu depan habis dah ni syllabus. Kita tinggal nak masuk cumulative pula. Saya tak nak masuk lah hari ni sebab cumulative ni jalan kerja dia panjang. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Enough standard tu. Tak ada. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi kuliah minggu depan. Malam ni gear up part 3. Final part punya. Topik 6 dengan topik 7. Jangan lupalah macam biasa pukul 9 kat dalam Google Classroom ya. Okay, thank you. That's all for today. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.